Tuan-tuan mati Allah kepada Tuhan jemaah dan seterusnya kita bagi dan juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab yang kita baca ini perkara-perkara yang boleh membawa seseorang itu murtad daripada agama Islam ini. Bila kita dah memeluk ataupun kita dah mengucap, kamu meluk kita dah mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka merupakan satu tanggungjawab bagi setiap orang melaksanakan apa yang terkandung dalam syahadah tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, saya naik saksi ataupun aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kena fahamkan sampai habis. Kemudian dilaksanakan, diamalkan. Itu dikatakan kita dah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sebut dalam doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah digelincirkan, la tuzigh qulubana, janganlah digelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, selepas kami diberi petunjuk. Ini kita dah dapat petunjuk, tetapi kemudian tergelincir maknanya kita keluar daripada petunjuk tersebut, maka itulah yang dikatakan murtad. Senang je, berpaling tadah daripada akidah yang kita pegang kepada sesuatu yang bertentangan dengan akidah tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara perkara yang membawa kita murtad yang kita sebutkan lagi itu syak ia pada keadaan hari kiamat, atau syak ia akan syurga, atau syak ia akan neraka. Nampak dah kan? Tu. Syak hari kiamat. Ya, kau berlaku hari kiamat ni. Tak ada apa pun. Dah berapa kali perang dunia dah, tapi tak kiamat. Jangan fahamkan macam itu tuan-tuan. Perang dunia bukan menyebabkan kiamat. Perang dunia menyebabkan bencana alam ataupun bencana kepada manusia. Perang. Walaupun malaikat dah beritahu dan telah menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sentiasa bertasbih kepada kamu ya Allah dan mensucikan kamu. Tetapi yang Allah sebut, inna ja'alna khalifatan fil ard, kami nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Maka malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah kau ya Allah nak ataj'alu fiha, menjadikan di atas muka bumi ini man yufsidu fiha, iaitu mereka-mereka yang merosakkan muka bumi ini, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Memang betul lah tuan-tuan apa kata malaikat itu. Betulnya dari segi pengetahuan malaikat saja, tetapi Allah sebut inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu.
Allah lebih tahu kenapa berlakunya peristiwa-peristiwa di dalam dunia ini. Bencana alam, peperangan, kebuluran, ya, pembunuhan etnik dan sebagainya. Itu Tuhan Maha mengetahui. Jadi manusia tak boleh tasuk campurlah tentang urusan Allah ni. Sebab itu kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Allah lah yang segala puji bagi Allah yang menguruskan alam ni. Kita tak tahu urus alam ni tuan-tuan. Ya. Kita hanyalah manusia yang Allah ciptakan, kemudian manusia yang Allah ambil balik. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi murtad seseorang itu bila dia syak tentang hari kiamat, dia syak tentang syurga, dia syak tentang neraka. Ya. Dan ia syak tentang bangkitnya selepas hari kiamat. Bangkit pada hari kiamat, besok kita bangkit. Bu'sirama fil kubur, kamu akan dibangkitkan daripada kubur. Kita ni bermacam-macam hal yang kita sentiasa berpindah tuan-tuan. Daripada alam roh, masuk alam apa lagi? Alam rahim. Daripada alam rahim, masuk alam dunia. Daripada alam dunia, masuk alam kubur ataupun alam barzakh. Daripada alam barzakh, masuk alam akhirat. Daripada alam akhirat, masuk mana pula? Sama ada syurga atau neraka. Berapa kali pindah? Bawa beg tak? Tak ada. Bawa amalan saja. Tapi kalau pindah ke dunia ni, cikgu sekolah lah kena pindah. Daripada Negeri Sembilan ni pindah ke Sabah. Bawa beg tak? Bawa beg. Bawa pakaian. Bawa semua bahan-bahan. Tapi kita berpindah ke akhirat, tak perlu bahan-bahannya yang mana kita sediakan kalau kita berpindah di dunia. Kita hanyalah mengumpulkan bahan-bahan itu berdasarkan amalan kita yang dinamakan syarrun, ya. Syarrun wa salihun. Syarrun yang buruk ataupun yang baik. Okay? Itu yang kita kumpulkan selama kita hidup kat dunia ni. Sama ada yang jahat ataupun yang baik, kita mengumpulkannya dengan cara yang sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Sebab yang mencatatkan dan menilai pahala dan dosa itu ialah malaikat. Ya, malaikat. Bukan orang. Manusia tak boleh menentukan, ini. Manusia hanya boleh memberitahu, ini adalah ciri-ciri. Contohnya kalau orang munafik, apa ada ciri-ciri orang munafik? Boleh beritahu. Tapi tak boleh beritahu, awak ni dah munafik dah ni. Jangan, tuan-tuan. Itu bukan kita yang nak menghukumkan. Tapi kita boleh beritahu ciri-cirinya, orang yang jadi munafik ini. Antara cirinya apa dah tuan-tuan? Cakap berbohong ni selalu. Itu ciri-ciri lah tu. Tapi orang yang cakap bohong selalu tu boleh tentu munafik lagi. Ya? Kemudian syak dia tentang pahala, ya, banyak pahala ni. Tentang dosa, betul ke ada pahala, betul ke ada dosa, macam mana rupa pahala, macam mana rupa dosa. Saya masa mengajar kat sekolah menengah dulu, pelajar-pelajar tanya, pahala tu macam mana ustaz? Jadi nak jawab macam mana tuan-tuan? Kalau kita buat pahala, Allah bagi ganjaran di akhirat besok, bukan ganjaran kat dunia. Ganjaran kat dunia mungkin keberkatan hidup kita. Kita banyak buat pahala, banyak beramal salih. Ya? Banyak melakukan perkara-perkara kebaikan, banyak bersedekah. Ya? Antara kelebihan-kelebihan sedekah itu ialah menghindarkan kita daripada apa? Daripada kefakiran, menghindarkan kita daripada bala bencana dan sebagainya. Itulah kelebihan sedekah. Allah akan perintahkan malaikat supaya kita dijauhkan daripada semua bala bencana ni. Banyakkan sedekah. Jangan banyakkan membazir. Sedekah bukan membazir. Sedekah kita bantu orang yang perlu pada bantuan, beri yatim miskin makan, anak yatim dan sebagainya. Membazir,
Apa kita buat membazir? Banyak ke makanan ataupun benda-benda yang kita buat tu, sama ada kita membazir masa atau membazir makanan. Makanan selalu kita bazirkan, tuan-tuan. Ya. Sebab tu ulama-ulama dulu kalau dia makan, remah itu jatuh pun dia pungut balik. Apa remah? Ha? Dia tak ada remah lah makan. Anak-anak kita ni beremah makan dan kita tak tegur. Maknanya kita membiasakan pembaziran. Ya? Dan kita syak atau umpama demikian itu daripada barang yang sudah muafakat ulama atasnya. Yang mana muafakat ataupun ulama-ulama telah bermuafakat, ya, yang telah ijma' ulama terhadap segala-gala yang disebutkan tentang hari akhirat ini, kalau kita tak percaya maka kita akan jadi murtad. Seperti hasyar dan nasyar. Apa dia hasyar? Yaumul mahsyar. Hari perhimpunan. Kita ada tak buat hari perhimpunan? Taman Umbau Utama ni lah. Perhimpunan bulanan. Ada tak? Tak ada. Kan? Tak ada masa. Perhimpunan bulanan. Ya. Cuma adalah perkara-perkara yang membawa kepada perhimpunan. Kalau ada majlis tahlil, ada majlis kahwin, ada majlis apa lagi? Majlis-majlis apa lagi kat surau ke, ada ke majlis Maulidur Rasul, ada majlis Isra' dan Mi'raj, berhimpunlah orang. Ya. Itu maknanya hasyar. Maknanya di akhirat besok kita akan dihimpunkan di satu perhimpunan yang sangat besar, ya, yang dipanggil perhimpunan mahsyar, di padang mahsyar. Boleh tak bayangkan seluruh makhluk daripada zaman Nabi Adam dulu sampailah zaman kita ni, sampai zaman kita ni akan dihimpunkan di satu tempat, ya, tempat perhimpunan ataupun padang mahsyar. Setengah-setengah ulama menyebutkan, setengah-setengah riwayat menyebutkan matahari sejongkar di pada kepala kita. Hari ni matahari jauh pun kita dah tak teraya panih dah. Kalau sejongkar, cair. Ya tak? Itu, ya, antara apa ni yang dikatakan oleh ulama tentang keadaan bangsa itu sangatlah panasnya dan sangatlah sulitnya keadaan manusia di padang mahsyar itu bergantung kepada amalan dia. Orang yang amalan salih dia banyak, maka tidaklah melalui kesulitan yang sangat dahsyat. Tapi orang yang banyak maksiatnya, padang mahsyar lagilah dia dah berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang tak tertanggung. Ya. Jadi kita wajib percaya tentang adanya padang mahsyar ni. Mahsyar ni wajib percaya ada. Kalau kita tak percaya, mana ada, jadi murtad je lah. Maknanya kita tak percaya pada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ya? Tak percaya. Kalau nas Al-Quran dan hadis Rasulullah kita tak percaya, kita jadi murtad, tuan-tuan. Kecuali hadis yang palsu lah. Ada banyak hadis palsu hari ni, ya? Tapi kalau hadis sahih yang benar-benar datang, terutama sekali hadis mutawatir yang tak ada perbalahan di kalangan para perawi hadis, memang daripada satu tahun ke satu tahun sama aja. Kalau kita meragukan ataupun mensyaki ini bukan hadis, kita jadi murtad. Kemudian nasyar. Apa makna nasyar ni? Nasyar. Nasyar ni bila dah berhimpun maka dinasyarkan, maknanya ditebarkan, dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan.
Nasyar ni keluar daripada perhimpunan, bertaburan, ikut kelompok-kelompok. Itu nasyar. Kalau tuan-tuan ni kelompok mana besok ni gak? Selepas pada masyar besok, kita pun dihimpunkan ikut kelompok-kelompok. Bukan ikut bangsa. Ya? Kelompok apa? Orang-orang salih dia duduk satu tempat, orang-orang salih sahaja. Orang kafir memang dah ditolak lah. Memang dia duduk dalam orang golongan kafir. Orang murtad termasuk golongan kafir jugalah. Ya? Orang apa lagi? Dalam dunia ni kita masuk kumpulan mana yang kita selalu ada lah. Maka kita besok di akhirat pun kita akan masuk kumpulan tu. Ya? Jadi kat dunia ni kita nak tengok siapa tu? Selebriti. Selebriti ni. Pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Besok dia kumpul satu kumpulan. Kalau kita minat kat dia, kita masuklah kumpulan dia. Orang sukan pun dia akan duduk satu kumpulan. Yang paling teruk sekali orang yang sentiasa melakukan maksiat di atas dunia, dia akan masuk dalam satu kumpulan. Kalau kaki minum, bukan minum teh tarik. Ya. Minum arak ni dia akan masuk kumpulan. Orang ke judi ni masuk kumpulan. Banyak lagi kumpulan tuan ya. Allah sangat mudah untuk menghimpunkan, kemudian menasyarkan. Ditebarkan balik, dikumpulkan balik kepada ikut kumpulan-kumpulan masing-masing. Ya. Macam-macam lah kumpulan kita masuk. Ya. Besok akan berlaku ini di hari akhirat. Amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kalau kita tak percaya tentang hisab, ya, pun jadi murtad. Di akhirat besok kita akan dihisab. Apa makna hisab? Akan dihitung amalan kita, yang baik dengan yang buruk. Ya. Itu saya dah pernah sebut tentang apa kata Sayyidina Umar. Ya. Hasabu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kamu dulu kat dunia ni sebelum kamu dihisab di hari akhirat besok. Kalau kita dah hisab kat dunia ni, kita jaga-jagalah diri kita. Ya. Kita tahu apa yang kita buat setiap hari, apa yang kita buat setiap malam, apa yang kita lakukan dalam amalan-amalan yang soleh dan apa yang kita melakukan dalam perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tahu. Sebab tu kena belajar. Kena ada ilmu. Jangan kita main langgar dia segala hukum Allah ni. Bila kita langgar, kita tak tahu, kita tak dapat hisap diri kita. Tak ada hukum. Berapa ramai orang yang tahu hukum, tuan-tuan? Tak tahu hukum. Yang haram, tak tahu yang halal, tak tahu yang harus, tak tahu yang sunat, tak tahu. Jadi macam mana nak menghisap kalau hukum-hukum ni kita tak tahu? Nak hisap diri kita macam mana? Ya? Kita tak dapat nak jaga diri kita sebab kita tak tahu bab-bab hukum ni. Itu 20 minggu lepas saya dah sebut. Kadang-kadang orang tak tahu hukum mandi junub. Mandi biasa ke? Apa bezanya mandi junub dengan mandi biasa? Tak tahu hukum. Berpuluh-puluh tahun tak tahu hukum. Bahaya. Kena belajar. Malahan ramai yang tak tahu perkara-perkara yang batalkan wuduk. Dia ambil wuduk tapi wuduk dia Tuhan tolak sebab dia lakukan perkara yang batal. Membatalkan wuduk. Kena belajarlah tuan-tuan sebab wuduk ni kadang-kadang ada orang marah. Balik-balik belajar kat surau tu bab fiqh ya. Tak sudah-sudah bab wuduk, bab solat sunat, bab solat apa lagi? Solat tasbih lah, solat duha lah. Kena belajar kalau kita nak dirikan ibadah. Kalau dirikan ibadah kita tak belajar, macam mana kita nak dirikan ibadah dengan betul? Tak boleh ikut-ikut je. Kalau ikut-ikut dinamakan apa? Taklid. Yang paling teruk sekali taklid apa? Taklid buta.
Siapa yang buta? Dia ikut buta je. Kita boleh tahu. Orang yang ikut buta ni kita kenal. Kita kenal. Saya masa jadi pegawai MSD kat Australia dulu. Masa tu berlaku pembunuhan di Bali. Pembunuhan di Bali, ramailah orang Australia yang mati. Jadi saya semayanglah tu masjid tu di pinggir Sydney sana tu. Saya semayang sana. Dia sebab tempat tu ada masjid tu dipanggil Masjid Indonesia. Jadi masuklah Mak Salih ni kalangan penyiasat dia. Dia masuk semayang Jumaat sama dengar khutbah tu orang Indonesia baca. Saya duduk belakang dia. Masuk semayang Jumaat. Bila semayang saya tahulah rupa-rupanya dia ikut dia orang semayang Islam ni rukuk, orang sujud, dia sujud, tapi sangat jauh bezanya sebab dia tak belajar. Dia taklid dia. Dia ikut dia. Orang tu rukuk, dia rukuk. Cara rukuk yang sah tak tahu. Cara sujud yang sah tak tahu. Berdiri yang sah tak tahu. Rukuk apa ni lagi, apa yang tak sah, iktidal yang sah pun dia tak tahu. Itu dinamakan taklid. Sebab itu bila kita nak buat ibadah, kita tuntut ilmu sebab tuntut ilmu itu wajib. Seperti mana sabda Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Bila tak tahu, kita pun beralasan saya tak tahu. Tak aja. Ada dua dosa. Satu, dosa tak pergi belajar. Bila tak pergi belajar, dia buat perkara dosa, maka dia melakukan perkara yang diharamkan Allah. Sebab dia tak belajar itu, dia buat perkara yang diharamkan. Dua dosa lah dia. Dosa tak tahu satu, tak ambil tahu, kemudian dosa tak belajar satu. Berapa ramai orang yang tak belajar. Tapi menikut saja. Sembahyang sunat air raya belajar tak? Sembahyang sunat air raya lah. Belajar kan? Tapi kita ikut je, kadang-kadang kita tak belajar sampai habis. Takbir yang pertama tu 7 kali. Lepas takbir ihram, takbir yang kedua tu sebab takbir intiqalat 5 kali. Kita ikut je lah. Tapi kita tak tahu apa sebabnya. Dan lainnya, kalau kita perkara yang telah dimuafakati oleh para ulama tentang haram dan halalnya yang telah ditentukan, ada nasnya, ada dalilnya, ada ayat Qurannya, ada hadisnya. Ulama pun ijma' dalam hukum-hukum tersebut. Kita sanggah, kita tak percaya, maka kita adalah tergolong dalam golongan orang yang dipanggil orang murtad. Maka jadilah seseorang itu kufur dengan syaknya pada sesuatu yang pada yang tersebut itu. Kufur dia. Bila murtad jadi kufur lah tuan-tuan. Itu saya sebutkan dah. Bila seorang itu murtad, gugurlah segala-gala yang dia buat sebelum itu daripada amalan salih. Malahan tertalaklah isterinya. Dan kalau dia mati, maka tak dibagi faraid hartanya. Sebab dia dah bukan orang Islam lagi dah. Jadi sangat besar bahayanya. Bila kita dah bersyahadah, maka kita kena jaga syahadah kita tu. Dan satu lagi yang boleh membawa kepada murtad ialah tiada ia i'tiqad atau syak akan satu sifat daripada sifat Allah. Tiada ia i'tiqad ataupun tiada ia beriman, tiada ia yakin tentang satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Itu dia sebut, dia tak sebut sifat-sifat Allah. Kerana satu sifat daripada sifatullah. Kalau dalam bahasa Melayu dia, kerana satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Sifat tu jamak, sifatun tu satu, mufrad. Sifat, satu sifat daripada sifat-sifat Allah tu dia syak. Seperti Allah tu maha mendengar. Itu sifat Allah.
Maha mendengar kita. Kita setakat apa aja? Mendengar. Sejauh mana kita boleh mendengar? Itulah bezanya makhluk dengan khalik. Kita ni makhluk, Allah mendengar, Maha mendengar. Ya? Maknanya Allah mendengar zahir dan batin, luar dan dalam, di atas bumi dan di bawah bumi dan di angkasa. Ya? Allah dengar walaupun doa seekor semut di tengah-tengah padang pasir minta hujan, Allah dengar. Doa kita Allah dengar. Ya? Doa haiwan pun Allah dengar. Yang paling makbul sekali doa ialah orang-orang yang dizalimi. Itu doa orang tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah menzalimi orang lain. Zalim ni maknanya menyanyi orang lain, mengkhianati orang lain, ya. Memutuskan rahmat daripada orang lain itu zalim. Kalau dia berdoa, tuan-tuan dan puan-puan, ya, doa tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara doa-doa yang dimakbulkan, itu doa orang yang kena zalim. Doa ibu bapa kita adalah doa yang dimakbulkan. Ya. Mohonlah doa pada ibu bapa kita, ya. Yang baik-baiklah. Jangan yang tak baik. Kita minta Allah, kita minta ibu bapa kita doakan kita, ya. Banyak ni perkara yang tak baik kita minta, tapi yang baik-baik minta. Dah dapat anak, kita minta ibu bapa kita doakan supaya anak kita jadi orang yang salih, ya. Kita syak satu sifat daripada sifat-sifat Allah yang wajib baginya. Sifat-sifat Allah tu wajib bagi Allah. Wajib di segi apa? Di segi syarak ke di segi akal? Di segi akal. Kalau wajib di segi syarak berdosa kalau Allah tak bersifat sedemikian, itu wajib syarak. Wajib syarak artinya buat melakukan perkara yang diperintahkan Allah itu dapat pahala, meninggalkan dapat dosa, itu wajib syarak. Kalau wajib pada akal, ya, benda itu adalah wajib ada dan mustahil tidak ada. Itu wajib pada akal. Allah tak ada tak? Ada. Wajib hukumnya di segi akal. Dan mustahil Allah Ta'ala itu tak ada. Kalau Allah Ta'ala itu tak ada, kita ada tak? Kita pun tak ada. Sebab itu wajib Allah Ta'ala itu ada. Bukan wajib di segi syarat, wajib di segi akal. Ya? Mustahil Allah Ta'ala tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, mana dah ada bulan, bintang, matahari, gunung ganang, bumi, lautan. Tunjukkan Allah Ta'ala tu ada. Tapi boleh tak kita buat perbuatan seperti yang Allah buat? Satu lautan tu berapa juta ikan, tuan-tuan. Berapa juta ikan dalam lautan tu, habis tak sampai sekarang? Tak habis. Orang Vietnam pun datang masuk kawasan lautan kita, ya, bertantan dia ambil ikan dikeluarkan. Kena jaga, ya. Pasukan maritim kita jaga, jangan ikan ni didapat diambil oleh mereka-mereka yang tak berhak untuk mengambil ikan dalam kawasan lautan kita, ya. Jadi tak, maknanya bukan tak boleh, tetapi ada had-had dia. Maknanya ada sempadan dekat negeri itu, ya. Tak boleh masuk sempadan lain. Allah dah kurniakan rezeki, setiap negara tu ada rezeki, tuan-tuan. Jauh bezanya. Allah dah tentukan rezeki dalam Malaysia ni, apa rezeki kita dalam Malaysia ni. Jangan musangking je. Musangking tu memanglah rezeki. Yang lain-lain tu, seperti petrol yang ada, minyak, ya. Petronas tu. Kemudian tu, baru datang kemudian, ya. Berapa puluh tahun dah, ya. Sebelum tu tak ada. Zaman-zaman pemerintahan Raja Melayu Melaka, Kerajaan Melaka tu tak ada. Minyak-minyak petrol tak ada. Yang ada masa tu hasil-hasil bumi dia ialah apa dia? Bunga cengkeh, lada hitam, apa lagi?
Itulah perdagangan dia. Tapi hari ini semakin membesar, semakin luas. Gas pun ada. Macam-macam lagi tuan-tuan. Tuhan bagi rezeki. Penduduk pun semakin ramai, rakyat pun semakin ramai, tapi Allah tetap bagi rezeki. Itu yang dinamakan Tuhan yang Maha Berkuasa. Cuma kita makhluk ni berdoa dan minta, berdoa dan berusaha dapatkan rezeki tersebut. Tetapi manusia hari ini tidak bersyukur dengan rezeki, mereka berperang kerana merebutkan rezeki. Berebut. Masing-masing menambahkan kekuatan pasukan tentera dia. Sekarang ni yang sama kuat sekarang ni China dengan Amerika. Sama kuat. Dua-dua ni kalau kita baca lah analisa daripada ahli-ahli politik yang lain, kedua-dua ni adalah orang yang ataupun makhluk yang paling tamak sekali dalam dunia ni. Kalau mereka ni di belakang dia adalah golongan Yahudi Zionis ni, tuan-tuan. Tujuan dia merancang peperangan sebab dia nak jual senjata. Senjata dapat dijual, mereka dapat untung besar. Selain dapat menguasai negara tu, mereka berniaga senjata. Kita berniaga rambutan. Ya. Orang-orang barat ni, orang moden ni dia niaga senjata-senjata, peluru-peluru, ya. Dan dia jual kepada negara-negara Islam supaya negara Islam ni berperang sesama negara Islam. Sebab itu Saudi Arabia bersekongkol dengan Mesir, bersekongkol dengan Jordan, bersekongkol dengan Sudan, bersekongkol dengan Qatar, perang Yaman. Orang Islam perang. Siapa beri senjata? Mereka beri senjata. Siapa di belakang mereka? Yahudi. Tuan-tuan, itu satu keadaan. Keadaan-keadaan lain pula, kita pun berhadapan dengan cabaran-cabaran lain dalam kehidupan kita hari ini. Ya? Kita bukan saja dijajah oleh penjajah-penjajah, tapi semua perkara kita telah dijajah. Makanan kita pun dijajah. Ya? Mereka boleh jual apa yang mereka nak jual. Kentucky, ya? Kentucky apa lagi? Tanya kanak-kanak dia, budak-budak dia tahulah. McDonald, Mary Brown. Mereka masuk di Padu Barat, tapi kita boleh masuk tak jual lemang kat dia? Bawa lemang 200 batang bawa ke mereka, laku tak? Buat lemang banyak-banyak. Ataupun tubuhkan satu syarikat, dan ada kedai-kedai yang jual lemang di negara-negara Perancis, Jerman, Amerika, England. Tak ada, tuan. Mereka mampu sampai sini. Malah di Mekah pun mereka jual KFC. Saya pergi Mekah tu makan KFC di Mekah. Sama tak rasa dengan KFC kat sini? Sama. Sebab dia selaras. Perniagaan dia adalah perniagaan antarabangsa, global. Kita lemang pakai mana aja? Pakai mana lemang? Kalau pilah, gombau, alur gajah. Perak ada banyak juga lah. Yang masyhur kat sini lah, kat tempat kita ni lemang. Masyhurnya apa? Tempat-tempat jual lemang. Yang masyhurnya, bulu-bulu dah habis, tak ditanam balik. Itu masalah kita. Tu orang jual lemang tu ambil buluh mana, dia tanam ke? Dia beli. Orang tu beli daripada siapa? Orang yang jual buluh. Orang jual buluh tu tanam ke buluh? Tak. Mana ada ladang buluh? Tak ada. Secara besar-besaran tak ada. Sekarang lah baru ada kesedaran, tuan-tuan, ada. Ya? Bila harga ayam dah naik, apa sebab naik? Sebab apa naik harga ayam? Makanan ayam harga dia naik.
Jagung dah kurang. Ya. India pun dah tak nak jual jagung dah. Ayam pun naik harga. Baru dah nak buat ladang jagung, kat gemas ganti ladang lembu yang tak jadi gitu. Tanam pula jagung. Jagung tak lama kejap 3 bulan. Tuan-tuan ya. Jadi kalau kita menyangkal ataupun tidak beriktikad dengan apa yang telah diwafakati oleh para ulama, ijma' ulama, berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan yaumul mahsyar, berkaitan yaumun nasyar, berkaitan hisab di hari kiamat, maka kita jadi murtad. Kita tak tahu siapa yang dah jadi murtad. Sebab tu kita kena belajar. Kita kena tahu, jangan diri kita ni terjerumus ke dalam murtad. Kita nak jaga iktikad kita. Duit boleh cari. Iman mana nak cari kalau dah murtad? Ya. Seterusnya kita tak tahu. Ya. Sebab tu kena belajar. Terutama orang nak kahwin ni kena belajar. Bab apa yang kena belajar orang nak kahwin? Bab talak. Jangan main sebut-sebut aja. Bergurau-gurau pun tak boleh. Kalau kita talakkan isteri kita, bergurau je tak boleh, tuan-tuan. Ya? Main-main tak boleh. Sebelum mendirikan perkahwinan, kena tahu babun nikah ni kena tahu. Kitab ni ada dalam ni babun nikah. Tapi tak sampai pukul apa pula. Sebab bila nak habis kitab ni kita pun tak tahu. Dah sampai babun nikah ni tak bila. Ni bab tauhid baru ni, ya. Bab murtad dulu. Sebab tu orang nak kahwin, bab talak tu dulu kena ajar dia. Ya. Sebab itu selepas kahwin ada ikrar apa? Tolak tak apa? Taklik. Memang baca masa tu baru sudah akad nikah, manalah faham nak baca. Ya. Kadang tak faham pun dia baca. Hilang 4 bulan pun tak tahu. Ya. Jadi ini tuan-tuan, bab agama ni kita kena jaga untuk diri kita di dunia dan di akhirat mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila seorang yang tiada i'tikadkan ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bergantung dengan segala kulliyat dan juz'iyat. Maksud dia tuan, apabila seorang tiada i'tikadkan, tiada beriman, tidak percaya bahawa Allah SWT itu ada ilmu yang bergantung, dengan segala kulliyat, yang tahu segala kulliyat dan tahu segala juz'iyat. Apa kulliyat ni tuan-tuan? Juz'iyat ni apa? Kulliyat ni secara global lah maknanya. Kalau dalam bahasa Inggeris dia global, secara kulliyat, secara keseluruhan, secara Tuhan tahu segala-galanya, kulliyat. Yang zahir dan yang batin, Tuhan tahu. Apa yang dalam hati kita, apa yang di luar hati kita, apa yang semut cakap dengan semut, apa yang kebau cakap dengan kebau, apa yang kambing cakap dengan kambing, Tuhan tahu tak? Tahu. Menangis kambing tuan. Menangis pasal apa? Kita hari-hari makan kambing. Dulu orang rumah tak rumah kambing ni. Ya. Sekarang ni sabut je makan kambing. Ya. Kita pun dah jadi satu macam daya tarik jugalah. Kambing ni kambing, kalau setakat kambing je tak daya tarik dah, kambing bakar. Kambing apa lagi? Kambing golek.
Lepas tu barbecue. Wah, sebut-sebut tu semua. Tempat lain tak payahlah. Mana yang ada kambing ni. Tu belum lagi lembu. Lembu golek ada tak? Ha? Lembu barbecue ada tak? Tak ada, kambing je. Pasal apa tu? Kita sayang pada Rasulullah. Sebab Rasulullah suka kambing, susu kambing. Kalau dulu Rasulullah suka apa? Suka lembu, kita pun ajar dia sayang. Sebab kita sayang pada Rasulullah. Tanda kita sayang ialah kita sayang apa yang Rasulullah sayang. Kita suka apa yang Rasulullah suka. Ya? Ada juga yang kita tak buat, tuan-tuan. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana kafilul yatama." Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling rapat dengan anak-anak yatim. Itu kesukaan Rasulullah. Rasulullah sangat rapat dengan anak-anak yatim. Membantu, menolong. Ya. Kemudian Rasulullah sangat rapat dengan Ahlus Suffah. Orang miskin yang duduk kat belakang Masjid Madinah tu. Rasulullah suka duduk kat situ. Ya. Dan Rasulullah selalu berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang miskin." Jadi ini adalah perkara-perkara yang kena kita fahamkan. Kenapa Rasulullah sangat suka kepada golongan-golongan yang susah ni, golongan-golongan yang tak dapat pembelaan dan sebagainya. Rasulullah suka supaya dia jadi ikutan kepada umat Islam, supaya jangan membiarkan golongan-golongan miskin, golongan anak yatim ni, jangan dibiarkan. Sebab itu tuan-tuan, ya. Ada umat Islam, ya, yang tak ada rumah tapi ada kerja, tak ada tempat tinggal. Jadi orang apa? Gelandangan, duduk kat belakang-belakang kedai. Ya, dah mula dah sekarang. Maka NGO Islam ni datanglah bantu mereka. Jadi maknanya apa yang Rasulullah buat tu maka diamalkan juga oleh orang Islam sekarang ini, bantu mereka-mereka yang susah ni. Tapi dulu orang-orang susah Islam, dia tak pergi duduk-duduk tepi-tepi kedai, dia pergi belakang masjid duduk. Zaman-zaman salafus salih dulu. Duduk belakang masjid. Dan orang-orang Islam yang kaya-kaya, sahabat-sahabat yang kaya-kaya hantar makanan. Dan bila diisytiharkan mau perang dengan mana-mana golongan yang menentang Islam, golongan inilah yang dulu-dulu akan menawarkan diri mereka untuk pergi perang. Ini bukan maknanya kita jadikan mereka golongan yang tidak berharta dan miskin, tetapi mereka menyumbang dalam Islam. Mereka lah golongan yang pertama sekali menawarkan diri pergi perang Islam. Sebab tu dalam zaman Abu Bakar As-Siddiq, bila nak melawan orang-orang murtad zaman tu, nak perang dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hantar surat pada semua masjid-masjid di seluruh Malaysia. Malaysia pula. Seluruh mana? Di Hijaz, di Mekah, di Baghdad, masjid-masjid hantar, tawarkan siapa nak berjihad fi sabilillah, nak pakai tentera ramai ni, dengan mudah dapat 20,000 orang. Dapat 20,000 orang pergi perang untuk melawan orang-orang yang murtad daripada agama yang Tuhan. 20,000 orang dapat, senang-senang dia. Orang nak mati syahid menegakkan agama ni, tuan-tuan, bukan nak duduk kat atas dunia je, kita nak duduk akhirat besok pun nak duduk dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang kita katakan, apa yang dikatakan kalau kita tak percaya dengan sifat Allah, antaranya sifat ilmu Allah itu bergantung dengan segala kulliyat dan juz'iyat, segala yang kecil-kecil, segala yang besar-besar, segala global, segala sikit-sikit kecil. Juz'iyat ni yang kecil-kecil. Apa tahu? Kita yang tak tahu. Ada pernah kira pasir tak di pantai? Oh, banyak. Tak tahu kan? Ada pernah kira bulu kambing tak? Berapa banyak bulu kambing yang kita nak sembelih tu? Tak peduli bulu kambing tu, kita tak kira pun, tuan. Tapi Allah Maha mengetahui.
segala-galanya. Itu namanya kulliyat dan juz'iyat. Kulliyat keseluruhan dia berapa juta kambing. Berapa juta haiwan-haiwan lain dalam dunia ni. Tuhan tahu. Yang kecil-kecil pun Tuhan tahu. Ya? Jadi setakat itulah dulu tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifzal mursalin ilham malaikatil muqarrabin fi awatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.